بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat semula kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan kitabnya yang penuh dan syarat dengan faedah, iaitu Syama'il Al-Muhammadiyah. InsyaAllah untuk majlis kali ini kita akan meneruskan dengan menyambung pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-34, iaitu bab yang menjelaskan kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, babu majaa fi, ya, tentang kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang datang pada menjelaskan tentang bagaimanakah ya, ucapan ataupun percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang berkaitan dengan komunikasi, dan komunikasi merupakan aktiviti yang paling dominan bagi seorang insan. Dan nikmat yang paling agung adalah kurniaan Allah, iaitu kita boleh berbicara. Dan Islam telah mengatur bagaimana untuk kita berbicara. Ya, ada yang disyariatkan, diperintahkan, dan ada yang dilarang. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain menerusi pengucapan. Dan dalam bab ini didatangkan iaitu 3 hadis. Ya, dan sesungguhnya bab ini merupakan bab yang sangat besar. Kenapa? Kerana ia melibatkan lisan. Dan lisan, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, adalah perkara ataupun asbab yang menyebabkan ramainya manusia diumbankan ke dalam neraka. Dan di dunia, lisan boleh mendekatkan seseorang dan boleh menjauhkan seseorang. Dan lisan dari ucapannya juga boleh membawa seseorang itu kepada kebaikan dan ketaatan, dan juga boleh membawa seseorang itu pada kesesatan, penyimpangan, dan kemuncaknya boleh membawa kepada kekafiran dan kesyirikan. Jadi sebab itulah Islam mengajar bagaimana tutur bicara, ya, dan iaitu perkara yang dalam perkara yang diperintahkan atau perkara yang harus, begitu juga dalam perkara yang dilarang dan perkara yang dikeji. Baik. Jadi seseorang itu hendaklah memiliki kemahiran di dalam berkomunikasi. Kerana komunikasi adalah satu bentuk bagaimana kita menyampaikan, ya, hasrat kita kepada seseorang. Dan tentunya apabila kita sampaikan itu, kita inginkan orang mendengar dan memahaminya dengan jelas. Dan tercapailah maksud dalam bentuk pengucapan, iaitu komunikasi. Baik, perbahasan tentang komunikasi ini sangat luas sehingga di zaman kita sekarang ini, ya, dikenali dengan pelbagai, ya, program-program atau kursus-kursus untuk mengajar seseorang itu dapat berkomunikasi secara efektif. Ditulis banyak buku-buku
Bahkan di universiti-universiti diadakan jurusan sampai ke peringkat tertinggi, iaitu tentang komunikasi, menunjukkan besarnya komunikasi. Dan komunikasi pada hari ini bukan hanya menerusi lisan, bahkan menerusi dengan kecanggihan teknologi, dibantu oleh lisan, tangan dan seumpamanya. Maka sudah sewajarnya khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kemasyarakatan, dalam bidang-bidang seperti perniagaan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru, menjadi seorang pensyarah, menjadi seorang ustaz, pengajar dan sebagainya. Maka lebih aula lah mereka itu menguasai tentang ilmu pengucapan awam. Dan ini semuanya kembali kepada gaya pengucapan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, itu secara ringkas. Dan Nabi SAW adalah seorang Rasul dan seorang hamba yang terbaik sekali kalamnya, terbaik sekali pilihan ayat-ayat ataupun kata-kata yang dipilihnya. Istilahnya kita sebut choice of word. Sebab itu dalam komunikasi efektif ini mesti ada beberapa elemen, dan itu dibicarakan dalam ilmu komunikasi, terutamanya di zaman moden. Dalam berkomunikasi, agar komunikasi kita itu interaktif dan efektif, sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 syarat, barulah boleh dikategorikan sebagai seseorang itu mencapai tahap komunikasi interaktif dan komunikatif ataupun efektif. Apa dia yang pertama? Iaitu choice of word yang dipakai, pilihan ayat-ayat yang dia gunakan untuk diucapkan. Kemudian yang keduanya adalah intonasi, iaitu irama, rhythm, naik turunnya ayat-ayat tadi dalam dia mengeluarkan bicaranya, suaranya. Yang ketiganya adalah body language, tentang susuk tubuhnya ketika dia berinteraksi. Bukan hanya lisan yang keluar daripada mulutnya, bibirnya, tetapi juga bentuk tubuh badannya ketika dia berinteraksi atau memberikan malu balas, reaksi dia. Dan juga gesture. Gestures itu adalah dari segi perbuatan tangannya, matanya, mukanya dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah elemen yang penting dalam komunikasi yang efektif dan interaktif adalah persekitaran ketika kita sedang berbicara. Maka ini semuanya memberi pengaruh terhadap hasil pengucapan seseorang. Dan tentunya dalam pengucapan ini, di antara perkara untuk mencapai kesempurnaan dalam berkomunikasi, berkesan, adalah hendaklah dihapuskan, dielakkan, dibuang atau diminimalkan, iaitu yang kita istilahkan sebagai communication barrier ataupun communication breakdown. Halangan-halangan dalam berkomunikasi, semuanya hendaklah dielakkan, dihapuskan. Contohnya, barangkali dalam komunikasi itu akan terhalang, tidak efektif disebabkan ada gangguan, ataupun dari segi assumption ataupun persepsi, ada pre-judgment terhadap seseorang. Bila dia bercakap dengan seorang sudah ada dalam minda dia, seperti negative thinking terhadap orang yang akan mengeluarkan bicara. Maka ini akan memberikan kesan terhadap komunikasi berkesan. Baik, itu sekarang contoh. Adapun perinciannya bolehlah kita rujuk di buku-buku yang membicarakan tentang communication skills. Dan kesimpulan daripada pengucapan ni, dia adalah salah satu daripada elemen yang penting dalam hal yang berkaitan dengan interpersonal skill, kemahiran perhubungan dengan orang lain. Antara kita dengan orang lain, itu dipanggil interpersonal skill. Dan ini interpersonal skill sangat penting, khusus bagi orang-orang yang kerjanya melibatkan komunikasi, terutamanya seorang yang terlibat dalam perniagaan. Bila dia nak memasarkan produknya, maka dia mesti memiliki kemahiran communication skill, negotiation skill, pujuk rayu, cara bahasa dan sebagainya. Ini semuanya adalah perkara yang sangat penting. Baik, mari kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu hadis yang dimulai dengan hadis 223. Baik, Syakir baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن أسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Hadis yang pertama di dalam bab ini iaitu merupakan hadis yang ke-223. Rasulullah SAW tidaklah bercakap tanpa putus dan tergesa-gesa sebagaimana kamu bercakap ini. Akan tetapi baginda SAW bercakap dengan ucapan yang jelas dan satu persatu sehingga dapat diingati oleh orang yang duduk bersamanya. Baik. Hadis ini menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana pengucapan Nabi SAW, iaitu memiliki dua ciri, iaitu yang pertama tanpa putus-putus, tak tersekat-sekat. Dia cakap sangkut-sangkut, tergagap-gagap, itu maksudnya. Dan tergesa-gesa, iaitu terlalu cepat. Jadi mengakibatkan aturan bahasanya tidak jelas dan tidak kemas. Sehingga tak dapat ditangkap dengan sempurna oleh orang yang mendengar. Jadi ini adalah perkara yang penting. Jadi ucapan Nabi SAW ini sentiasa jelas dan satu persatu. Orang kata kata per kata, ayat per ayat, word by word, dapat ditangkap. Dan akibatnya disebabkan cara begitu, maka dapat diingat oleh orang yang duduk bersamanya. Jadi memberikan pengajaran dan faedah pada kita bahawa dalam mengeluarkan kata-kata, ucapan, jangan sekali-kali tergesa-gesa. Dan jangan juga perkataan itu tersangkut-sangkut. Menunjukkan apa? Bila orang berbicara dalam keadaan itu, menunjukkan dia tidak bersedia. Contoh dia nak menyampaikan kuliah, tetapi disebabkan dia tidak bersedia dan dia tidak menguasai apa yang akan dia sampaikan, maka itu akan memberi kesan terhadap keberkesanan penyampaian. Sebab itu untuk memperolehi komunikasi bicara yang berkesan, good communication, yang pertamanya, be clear in your own mind about what you want to communicate. Sebelum kita nak cakap tu, kita mesti jelas dalam minda kita apa kita nak sampaikan. Maknanya kita dah condition dah minda kita, sebab dah ada di kotak pemikiran kita apa yang kita nak sampaikan. Tetapi kalau datang dalam keadaan kosong, itu sulit. Sebab apa? Menunggu idea datang untuk dia keluarkan daripada kotak fikiran dia. Maknanya kita kena condition our mind first. Make sure we prepare prior to what we are going to talk, nak cakap, mesti ada persiapan. Yang keduanya adalah kita menyampaikan ucapan itu dengan jelas. Banyak orang gagal ketika dia nak menyampaikan hasrat dia, tapi tak dapat dia jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dia tak dapat nak address dengan betul, sehingga tak dapat ditangkap apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan ini sebuah kemahiran yang sangat penting. Contoh aplikasinya ketika orang itu menduga, dia tak dapat nak explain dengan jelas. Ini menyebabkan kegagalan. Ketika dia nak membuat satu ucapan dalam tempoh masa yang telah diberikan, dia tak dapat nak simpulkan itu dalam masa tersebut, akhirnya dia tersasar. Ini semuanya kemahiran. Kemudian pastikan mesej yang dia nak sampaikan itu adalah yang jelas, tidak memiliki unsur yang sama-sama, sehingga menyebabkan orang memiliki pelbagai andaian-andaian. Ini adalah kemahiran. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan salah satu perkara penting, iaitu kemahiran dalam berkomunikasi. Must be word by word, very clear and concise, precise and eloquent. Tu dalam bahasa Inggeris. Maknanya to be a good speaker, to be a good communicator, to be a good orator. Ini semuanya dimiliki oleh Nabi SAW. Apa bukti dia? Apa bukti Nabi SAW memiliki pengucapan yang hebat? Iaitu dengan kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Ketika bersabda Nabi SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Contoh, min husnil islami al mar'i tarkuhu ma la ya'ni, la taghdab, la dirara wala darara. Banyak hadis Nabi SAW ini semua pengucapan yang sungguh menakjubkan, singkat, syarat makna. Sebab itu Nabi SAW dikenali sebagai seorang yang memiliki jawami'ul karim. Ucapannya ringkas tapi syarat makna, mencakupi. Jadi bila Nabi SAW buat ucapan, automatically understood by the listener, apa yang mendengar itu, by the audience. Tu boleh faham. Jadi ini kemahiran, kena belajar. Dan kemahiran dia sesuatu yang boleh dipelajari. Ada orang datang ke alasan, saya ni tak pandai lah, tergagap-gagap lah, saya tak confident lah, saya khawatir, saya takut.
Itu first what you have to do in order to become a good communicator, you have to eliminate those barrier. Kena buang semua halangan. Halangan yang musuh nombor satu adalah iaitu sifat takut. Ya, berhadapan dengan orang. So you have to drive out fear. Take it out. Take away. Ya, buang sifat takut. And then you have to put in your heart yourself, iaitu to be brave, berani. Itu dua je. Berani itu adalah confident. Caranya adalah tentu untuk confident, untuk berani, tentu mesti dia menguasai apa yang akan dia sampaikan. Apatah lagi yang duduk di depannya adalah orang-orang yang mengetahui tentang apa yang akan disampaikan. Contohlah pensyarah kita minta kita buat satu presentation di depan dia. Tentulah apa yang kita nak sampaikan dia mengetahuinya. At least, betul kan? Nanti akan ditanya pelbagai soalan. Sebab itu well prepared. Ya, bila kita dah bersiap sedia menguasai apa yang kita akan sampaikan, insya-Allah tidak ada masalah. Ya, contoh kita nak sampaikan ni, nak syarah contohnya. Ya, bab yang berkaitan dengan gaya ucapan Nabi SAW dalam kitab Syama'il ni. Ya, before we address, before we deliver, we have to prepare. Ya, bukan buka terus baca dan sampaikan, tak. At least kena search, tengok maklumat-maklumat. Kemudian daripada scattered information yang ada di pelbagai kitab-kitab, kemudian kita put it together. And then we instill and ingrain in our mind. Ya. Bila dah ada di sini, baru nampak kita visualize what I'm going to address during this session. Maksudnya begitu. Dia tahu dah step by step dia punya timeline. Mula-mula nak buat intro. Next apa dalam masa yang terhad. Ini memerlukan kebiasaan dan kemudian dia jadi pengalaman, and then it become habit, maka dia autopilot. It takes time. It depends on each individual. Ada orang cepat, ada orang lambat. Ya, ini adalah bakat. Semua orang ada bakat. Bakat untuk membuat pengucapan awam, pengucapan apa saja. Tapi dia bakat is not enough. Dia kena tukar jadi skills. And yet, always remember, skills you can learn. Ya. Kemahiran boleh dipelajari. Jadi jangan sekali-kali datang ke alasan. Ramai orang yang di awalnya tergagap-gagap, takut, tak berani, tapi lama-lama akhirnya they become world speaker. Tu. Jadi speaker ulung hebat. Ramai orang seperti itu. Ya, contoh macam Dr. Zakir Naik, Hafizahullah Ta'ala, pengalaman dia. Kan sekarang dia one of the best orator in the world. Menjelaskan Islam, berdakwah pada orang kafir, mahir dia tentang kitab Bible dan sebagainya. Asalnya dia orang yang sangat tergagap-gagap bercakap. Tergagap-gagap. Jadi orang dengar tu apa yang nak cakap ni? Ya. Orang pun jadi stres bila berbicara dengan orang yang gagap, tak dapat nak address clearly apa yang dia nak sampaikan. Ya, berdasarkan itulah maka dia jadikan itu sebagai as a driving factor. Ya, forcing factor untuk dia push himself, I can be better. Kemudian berusaha berlatih. Ya, berlatih secara sendiri, learn from others. Ya, tengok, baca buku, akhirnya memberanikan diri. Tak berani bercakap mula-mula di hadapan orang, bercakap di depan cermin dulu. Ya, kemudian try dulu secara audience yang sedikit. Lama-lama dia build up the confidence level, and then the knowledge increase, experience also increase, and then come to the certain stage, dia dah jadi biasa. Tak perlu apa-apa lagi dah. Naik saja terus langsung bercakap. Masya Allah. Tapi dengan syarat, maknanya ada keinginan, ada kesungguhan, ada usaha. Dan Nabi SAW mengajar kepada kita teknik-teknik untuk membuat suatu ucapan yang terbaik. Baik, hadis seterusnya. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. Baik, hadis yang ke-224 itu hadis yang datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali supaya dapat difahami. Nabi SAW, tapi bukan dalam semua keadaan. Nabi SAW sering bila menyampaikan sesuatu, Nabi SAW ucapkan 3 kali. By repetition. Berapa kali? 3 kali. Kerana apa? Ini adalah salah satu kaedah yang berkesan dalam komunikasi untuk menyampaikan informasi yang kita ingin sampaikan supaya pendengar itu memberikan perhatian. Beri perhatian 3 kali. Dan yang kedua, supaya orang yang mendengar itu faham betul-betul.
Maknanya mesej yang kita nak sampaikan itu adalah mesej yang sangat penting, sehingga diulang 3 kali supaya jangan salah dengar, supaya jangan salah faham. Sebab banyak dalam kes berlaku communication breakdown sebab salah dengar, salah faham. Dua ni dia sama ada dia tak faham atau dia tak beri perhatian. Ini dalam komunikasi elemen yang sangat penting juga adalah listening skills. Dia pay your attention. Sebab itu dia panggil attentive listening. Dengar dan faham. Jangan dengar dan buat judgement. Jangan dengar buat assumption. Jangan dengar dah ada pre-justification. No. Ya, sebab tu bila kita mendengar, kita pastikan word by word yang masuk, bit by bit information yang masuk dalam minda kita, biar dia masuk dulu as a raw material, raw info. Kemudian barulah kita proses. Ya, barulah kita proses dengan sistem tapisan yang ada pada minda kita. Ya, sebab itu minda ni bila dia terima information, dia akan lakukan 3 perkara. First, sama ada dia akan delete, banyak sangat maklumat dia delete. Atau yang kedua dia akan filter. Atau yang ketiga dia akan select. Atau yang keempat dia akan distort. Atau yang kelima dia akan generalizekan maklumat tu. Itu cara dia menapis maklumat yang masuk. Ya, kemudian based on that dia akan analyze and then dia evaluate, baru dia buat satu conclusion. Ada cara sepatutnya otak kita berfikir bila menerima maklumat yang disalurkan menerusi pengucapan ataupun data-data dan seumpamanya. Sungguh ini satu ilmu yang sangat indah. Ya, sebab itu orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu ini membuat pelbagai kajian dan menulis pelbagai buku. Ya. Dan di kalangan ulama Islam juga mereka menulis pelbagai buku. Dan mereka menulis buku tentunya disandarkan dengan dalil Quran dan hadis, dan itulah yang terbaik. Carilah buku-buku seperti itu. Jadi antara bukunya ada satu buku, Masya Allah bagus. Kita tunjuk buku ni. Ya, iaitu Seni Interaksi Rasulullah SAW. Ya, Interactions of the Greatest Leader. Yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid rahimahullah. Baru meninggal Syekh. Ya, di antara ulama besar di zaman ini banyak pengarang buku. Masya Allah. Ya, Seni Interaktif Rasulullah SAW, iaitu menjelaskan bagaimana Nabi SAW menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya. Ini Masya Allah. Ya, buku yang bagus. Buku terjemahan. Dalam bahasa Inggeris pun ada. Diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, barangkali boleh jadi dicari dakwah corner ataupun yang Salam Publishing tu. Ya, type saja dalam internet, cari buku ni. Interactions of the Greatest Leader, iaitu Nabi SAW. Tebal. Masya Allah. Ni contoh buku. Ya, ada banyak lagi buku-buku lain. Baik. Jadi Nabi SAW mengulang 3 kali. Ya, supaya orang yang mendengar memberi perhatian. Ya, supaya dia beri pertangan very carefully. Ya, attentive listening kita panggil. Itulah cara mendengar yang paling efektif. Ya, ada orang dalam mendengar dia menghadapi masalah. Bukan telinganya rosak, bukan. Tapi dia dengar endah tak endah je. Orang tua-tua dulu kata dengar tak dengar je. Cakap 10 kali pun macam tu je, tak berubah. Tu orang tua-tua berhenti. Ya. Rupanya apa yang orang tua-tua kata betul. Beri perhatian. Ada orang yang mendengar untuk tidak mendengar. Ni paling parah. Dengar, tapi dia tujuannya bukan nak dengar. Dia duduk dalam majlis ilmu tu, tapi satu habuk pun dia tak dengar. Jasadnya segar, mata tu, tapi tidak membuka hatinya, tidak buka mindanya, tidak buka telinganya. Ni orang dah ada letak blok. Aku dah dengar dah, aku dah tahu dah ustaz tu. Apa yang ustaz tu sampai tu tak payah dengar. Semua apa yang dia sebut tu batil belaka. Dia dah sebut dah. Tu bukan kelompok kita, geng lain. Masya Allah. Ini orang yang sungguh rugi dalam kehidupan. Islam ajak kita mendengar, and then you analyze, filter, kemudian baru terima. Jika benar, jika salah, tolak. Ya. Tu. Jangan jadi seperti peribahasa orang tua-tua kita. Dalam bab mendengar, apa dia? Orang tua-tua ni tajam, keluar satu kata hikmah. Peribahasa. Seperti air yang dituangkan di atas daun keladi. Betul kan? Tuang atas keladi. Dekat tak? Serak tak? Langsung tak ada faedah. Begitu juga. Pengajaran demi pengajaran, nasihat demi nasihat, ucapan demi ucapan. Tak kena cara lembut, guna cara pertengahan. Tak guna cara pertengahan, guna cara kasar, guna cara macam-macam. Kebal dia, tak lut. Jangan jadi seperti itu. Ya. Ayat Quran apa? Summun bukmun yufahum la yuk. La yurja' la yuk. Dia rujak pun ni? Ayat kira la yurja' ada 2. Ada 2 apa ya? Ada 2. Summun bukmun yufahum la yurja'. Betul tak? Ada 2 ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Ya. Pekak, tuli, tak boleh dengar. Ya. Tu Nabi SAW sampai kepada mereka. Jangan jadi seperti orang kafir. Bila Nabi SAW sampai qala Allah, tutup telinga dia. Atau dalam keadaan lain, ketika Nabi SAW sedang berbicara, dia bersorak-sorak, dia bersembang-sembang. Ini back listener. Ya, sebab bila orang bercakap, mesti ada yang mendengar. Kalau dua-dua bercakap,
Ya siapa yang nak dengar? Tu kaedah. Ni banyak orang gagal dalam komunikasi ni. Contoh, dalam mesyuarat kadang-kadang kita tanya soalan. Ya, bos tanya soalan, serentak 5 orang jawab. Ini kan masalah. Ya. Kalau nak jawab angkat tangan. Okay, I want to answer your question. Ni tak, semua serentak. Habis siapa yang nak didengar oleh yang bertanya tadi? Ya. Ini masalah. Ya. Sebab itu pentingnya komunikasi ni. Ya. Beri perhatian. Ya. Dan mendengar itu untuk mengambil faedah. Bukan mendengar itu untuk mencari helah. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW ulang 3 kali untuk pastikan dia faham. Kemudian 3 kali biasanya bentuk pengulangan orang boleh ingat. Ya, terutamanya ucapan-ucapan yang pendek. Contoh, kita ajar la tangtok 3 kali. InsyaAllah dia ingat. Betul kan? Doa-doa pendek. Ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah, baca 3 kali. Lepas tu automatik dia ingat. Adapun ya, hadis-hadis Nabi SAW yang panjang itu perlukan ya ke pengulangan. Ada orang Masya Allah, Allah kurniakan dia photographic memory. Dia atas photographic memory ni orang yang visualize. Ya. Ada orang yang lebih hebat daripada itu. Iaitu ni audio learner. Sekali orang ucap dia terus dia ingat. Dia dengar sekali orang cakap terus dia tangkap. Hebat tak ni? Hebat seperti Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ni. Dia dengar sekali je tok guru dia bercakap. Dia hafal semua sekali. Sehingga tok guru dia kata kamu main-main ni. Ya. Tak, aku telah hafal apa yang kau ucapkan. Tok guru dia tak tulis apa, dia cakap dia terus tak tulis apa pun. Lalu tok guru dia tegur dia. Main-main je dalam kelas. Tak, aku telah hafal apa yang kau sebut tadi. Cuba baca semula. Satu-satu dia baca semuanya. Takjub tok guru. Ya, hebat tak? Seperti Imam Bukhari rahimahullah. Dia dalam satu majlis, para ulama 10 orang ke test dia hafalan dia tentang hadis. Tukar sanad, tukar matan. Ya, Imam Bukhari rahimahullah kata apa? Aku tak tahu, aku tak pernah dengar semua hadis tu. Orang kata Imam Bukhari kata hebat apa? Orang ramai yang duduk dalam majlis tu. Tak tahu semua. Rupa-rupanya setelah selesai majlis dia kata apa? Apa yang kamu sampaikan hadis susun seperti itu aku tak pernah mengetahui, tak pernah mendengarnya. Adapun hadis yang sebenarnya begini susunannya. Yang kamu baca tu begini sebenarnya. Susun. Kau takjub. Ulama tu test susun, sanad tukar. Patutnya sekian A ke B, B ke C, dia Z ke C, Z ke D, macam tu. Dia betulkan balik. Macam orang main kubik tu. Ya. Matan tu pun dibetulkan. Hebat tak? Ulama dulu sangat hebat. Allah bagi mereka sebab apa? Ulama dulu sangat alif rabbani. Ya, dosa sikit bersih jiwa mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika kecil. Ya. 2 perkara besar yang berlaku ketika dia kecil. Satu, dia telah mengislamkan seorang Yahudi. Yahudi tanya dia boleh jawab. Dia kecil lagi. Ya. Kemudian ada seorang yang nak test dia. Aku dengar seorang budak ni, dia pandai, dia bijak. Orang tu tunggu sekejap, sekejap lagi dia lalu. Dia jalan, dia nak pergi kuliah, nak pergi belajar. Kecil lagi. Tulis hadis padam. Orang tu tulis, dia baca sekali je. Padam. Tulis padam. Sekejap lagi dia tulis semua sekali. Sebab itu menghafal ni ketika kecil. Menghafal ketika kecil, para ulama sebut apa? Seperti mengukir di atas batu. Menghafal ketika tua, macam kita ni, seperti menulis di atas pasir di pantai. Jajak ulang, lupa ulang. Ya, tapi kalau hafal ketika kecil, sampai sekarang dia ingat. Sebab itu ketika kecil, sistem pembelajaran ni hafal matan. Ya, dan syekh-syekh ya, yang mengajar, semuanya adalah kebanyakan mereka mengatakan aku mengambil manfaat daripada matan-matan yang aku hafal ketika aku kecil. Masya Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, luar biasanya Allah kurniakan kepadanya anugerah yang hebat. Sehingga dia tulis kebanyakan buku-buku kitab-kitabnya di dalam penjara tanpa sebarang rujukan. Ya. Dan dia telah menafsirkan Al-Quran diperkirakan jika ada tafsir je dapat sampai sekarang terpelihara ada sekitar 50 jilid. Bayangkan 50 jilid. Ya. Contoh kitab As-Saril Maslul tu. Ya. Tentang bunusan pedang terhadap orang yang menghina Nabi SAW, ditulis dalam usia muda 30 lebih di dalam penjara tanpa sebarang rujukan. Tebal macam ni. Keluar daripada penjara, cek semua sekali, tepat semuanya. Qurannya, hadisnya, kaul para salafnya. Masya Allah. Amazing ni. Menakjubkan para ulama. Ya, anak muridnya seperti gurunya juga. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengarang kitab Zadul Ma'ad, berjilid ni tentang sirah Nabi SAW. Berjilid macam ni. Ketika dalam perjalanan musafir,
tanpa rujukan ataupun sedikit sekali rujukan, berdasarkan semua ni ingatan ni. Hebat tak? Hebat. Ya, nak cari orang seperti itu di zaman sekarang nadir. Ada tapi nadir. Zaman dulu biasa. Ya, zaman keemasan, contoh zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah tu, ramai ulama-ulama yang sangat hebat. Yang menulis tinta emas dalam keilmuan, khazanah ilmu. Yang tidak berhajat sampai zaman sekarang. Yang sezaman dengannya siapa? Imam-imam yang hebat. Ya, dimulai dengan imam seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu zaman atas sikit saja pada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di tempat yang sama di bumi Syam, melahirkan ramai para ulama. Ya, seperti ayah Ibnu Taimiyah rahimahullah, datuknya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti ya Al-Maqdisi, dua orang itu ya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, masya-Allah. Dua orang sepupu. Ya, seorang pakar dalam bidang hadis, seorang pakar dalam bidang fiqh. Kemudian dari itu lahirlah di generasi Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hadi rahimahullah. Wah, ramai ini ulama zaman itu. Kitab-kitabnya banyak tersebar sampai sekarang. Masya-Allah. Hebat. Sebab apa? Allah kurniakan mereka ya, iaitu kebersihan jiwa, kesungguhan mereka dalam berjalan di atas ittiba'ur Rasul. Baik. Jadi Nabi SAW mengajar tentang komunikasi ini adalah iaitu diulang-ulang 3 kali. Ya, tapi ini bergantung pada situasi. Ya. Tu. Kalau hadis yang terlalu panjang tentu Nabi SAW baca sekali saja. Tapi ucapan-ucapan yang ringkas, padat, syarat makna Nabi SAW ulang 3 kali. Baik, hadis terusnya. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاها وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. Baik, hadis ketiga dan merupakan hadis yang terakhir dalam bab pengucapan Rasulullah SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, aku telah bertanya pada bapa saudaraku, yakni dari sebelah ibu, iaitu Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anha. Hindun ya telah bertanya pada bapa saudara radhiyallahu anhu. Ya. Jadi di sini ada keunikan nama Hindun. Hindun biasa nama perempuan Tapi ini Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu, lelaki. Di mana beliau merupakan seorang yang banyak menceritakan sifat pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hindun radhiyallahu anha ini seorang lelaki yang dia banyak mengetahui tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengkhabarkan, iaitu aku berkata kepada beliau, sifatkan kepada ku cara percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia tanya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Lalu beliau radhiyallahu anhu pun menceritakan, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersambung-sambung kesedihannya, sentiasa berfikir. Tiada kerehatan baginya, banyak berdiam diri. Banyak berdiam diri. Maknanya orang yang berdiam diri tidak banyak bercakap. Dan itulah kaedah yang sangat agung yang disebut oleh Nabi SAW. Inilah maksud jawami'ul kalim, iaitu yang kita sebut tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pilihan bagi seorang mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jadi dalam
dalam pilihan untuk berbicara ni hanya ada dua je. Bercakap kalau percakapan itu mendatangkan kebaikan. Jika tidak, maka diam itu lebih baik. Dan itulah pilihan yang paling tepat. Ya, sebab contoh, seseorang itu diketahui kecerdasannya, ditahu kebodohannya, atau diketahui kebenarannya atau kebatilannya dengan dia berucap. Ya, makin banyak dia berucap, maka kita akan tahu dengan lebih jelas tentang hakikat diri orang tersebut. Ya, kemana arah dia. Ya, nak membawa seseorang atau apa yang akan dia bicarakan. Kemudian tidak bercakap tanpa keperluan. Jadi Nabi SAW bila ada keperluan baru berbicara. Jika tidak, maka Nabi SAW akan diam. Kemudian Nabi SAW membuka ucapan atau percakapan dan menutupnya dengan nama Allah. Tu macam kita lah. Ya, kita nak buka ucapan setiap kuliah dengan khutbatul hajah. Innalhamdalillah, kamu puji Allah. Ataupun yang paling ringkas, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu memuji Allah dulu. Ya, dalam pengucapan. Ya. Dan bercakap dengan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi padat, yakni syarat makna. Jadi sebab itu diistilahkan orang yang boleh summarize word yang dia nak sampaikan tu very precise and concise, itu orang yang bagus ucapannya. Ya. Ucapannya ringkas, langsung saja dipahami. Ada orang kita terkebil-kebil tunggu dia. Sebenarnya dia nak sampaikan apa ni? Dia ni ceramah tentang apa? Dia tak sampai langsung, tak kena langsung lagi dengan kaitan tajuk. Dia kona sana, dia baring sini, dia pergi situ, tak sampai-sampai. Masa dah 15 minit berlalu. Masa dah setengah jam berlalu. Ya, maka itu akan menyebabkan orang yang mendengar hilang fokus. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kemahiran di situ. Maka hendaklah dia belajar. Apatah lagi orang yang berceramah, menyampaikan agama. Ya. Kadang-kadang kita mendengar orang yang berceramah, satu dalil Quran pun tak keluar. Satu dalil hadis pun tidak keluar. Ini sungguh ajib ni, menakjubkan. Tak sepatutnya seorang yang menyampaikan agama tidak dikeluarkan qala Allah wa qala Rasul. Yang ada hanya ucapan dia je. Orang seperti ini adalah orang yang hendaklah kita tidak mengambil ilmu dengannya kalau dia mengajar jurusan agama. Sebab apa? Dia tidak mengikut kaedah yang sebenarnya. Kerana wajib bagi dia menyampaikan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Kerana agama datang daripada dua sumber ini, bukan daripada ucapan dia. Baik. Kemudian ucapan baginda adalah pemisah. Pemisah, yakni baginda SAW tidak bercakap bersambung-sambung. Macam tadi lah, Nabi SAW cakap terus apa yang nak disampaikan. Tidak tergagap-gagap, tidak tersangkut-sangkut. Kemudian baginda tidak bercakap tidak lebih dan tidak kurang. Nabi SAW tidak lebih dan tidak kurang. Yakni Nabi SAW bercakap sekadar apa yang diperlukan sahaja. Maknanya sederhana dalam berbicara. Baginda SAW tidaklah kasar tabiatnya dan tidak pula lemah dan hina serta menghina orang lain. Ini dalam bab lain. Tapi faedahnya kalau kita ambil tentu memakan masa. Maknanya Nabi SAW bukan orang yang kasar, lemah lembut. Dan tidak pula lemah serta hina. Maknanya Nabi SAW memiliki self-esteem yang tinggi. Izzah, wibawa diri. Tidak akan tunduk dan hina pada orang-orang yang di kalangan manusia. Yang tunduk dan hina ni hanya di hadapan Allah Ta'ala. Apatah lagi di hadapan orang kafir, gagah, perkasa, berwibawa, tegas, dan menakutkan. Orang kafir tengok Nabi SAW di pertempuran kan takut. Takut kenapa? Wibawa tentera Islam yang berani pergi berperang untuk mati, bukan untuk hidup, demi untuk menegakkan agama. Bukan untuk tujuan dunia. Berbanding dengan mereka orang-orang kafir yang musyrikin. Baik. Kemudian tidak menghina orang lain. Ni jangan sekali-kali menghina orang. Dan ini yang banyak berlaku. Orang suka menghina orang lain. Menghina rupa paras, menghina status kehidupan dan macam-macam. Dia kalah hujah, dia mati hujah, dia buat character assassination. Itu adalah dilarang. Apatah lagi di kalangan ahli agama yang banyak berlaku perselisihan dan seumpamanya. Maka hendaklah berselisih dalam keadaan yang profesional istilahnya. Hujah dilawan dengan hujah, bukan dengan gelar-menggelar. Itu namanya orang yang bacul. Tidak ada hujah, maka guna karakter assassination, beri gelaran, beri itu ini. Datangkan dalil. Allah ajar kita untuk mendatangkan dalil. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah dengan mereka itu dengan yang terbaiknya. Berbahas. Baik.
Kemudian menghargai nikmat walaupun kecil. Tu. Dan tidak akan mencela sedikit pun daripadanya. Ini kita telah bahas dalam bab makan minum Nabi SAW. Baginda SAW tidak mencelanya dan tidak pula akan memujinya. Tidak akan marah dengan sebab dunia dan apa-apa yang bertujuan dunia. Dalam urusan dunia, Nabi SAW tak beri perhatian. Kalau orang buat kesalahan dalam urusan dunia, Nabi SAW relax, cool saja dalam bahasa kita. Tapi kalau pelanggaran itu berlaku dalam urusan akhirat, Nabi SAW sangat tegas, sangat marah. Terutamanya yang melibatkan hak-hak Allah, kemuncaknya kesyirikan. Ya, Nabi SAW sangat tegas dalam bab itu. Sebab itu kalau kita baca dalam bab yang berkaitan dengan tauhid, Nabi SAW sangat keras dalam bab kesyirikan. Ya, contoh dalam peperangan Hunain. Balik daripada peperangan Hunain, ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam. Ya, dia tengok ada pokok. Dia kata ij'al lana. Ya. Zatu anwat, buatkan kami. Ya. Pokok tu zatu anwat, tempat sangkut pedang. Sebab dulu sebelum mereka masuk Islam, ya, mereka ada pokok atau tempat-tempat yang dianggap ada karamah, barakah untuk dapat sakti. Letak pedang, letak tombak dengan andaian nanti sakti pedang. Ya, lalu Nabi SAW kata apa? Allahu Akbar. Ya, hazas sunan, ini adalah sunannya apa? Bani Israel ketika bersama dengan Nabi Musa AS. Nabi SAW tegur. Ya, tak ada kompromi. Ya. Dan banyak hadis-hadis yang Nabi SAW menjelaskan tentang bencana syirik. Ya, seperti memakai tangkal, azimat, jumpa bomo. Ya, percaya kepada ya tempat-tempat keramat dan sebagainya. Baik, seterusnya dijelaskan faiza ya tu'diyal haq, apabila kebenaran dicabar, bagi seorang akan marah tanpa ada sesiapa pun dapat menyekatnya sehinggalah kebenaran itu menang. Nabi SAW sangat tegas dalam hal yang berkaitan dengan al-haq, tidak ada kompromi. Ya. Baginda SAW tidak marah untuk dirinya dan tidak perlu menuntut bela untuk dirinya. Apabila baginda SAW memberi syarat, baginda akan memberi syarat dengan seluruh tangannya. Tu Nabi SAW bagi syarat dengan seluruh tangannya. Ya. Sebelum ni kita sebut dah kan dalam bab Nabi SAW ketika dalam bab apa tu? Yang Nabi SAW bila dia berpaling, dia akan berpaling keseluruhan tubuh anggotanya ikut berpaling. Ya. Tidak macam kita salam dengan orang, tangan aja yang bergerak berpaling. Badan, mata tengok ke lain. Tak, Nabi SAW akan, ini namanya body language. Hadap sepenuhnya kepada orang yang sedang berurusan. Kemudian apabila baginda SAW merasa takjub, baginda akan membalik-balikkan tangannya. Takjub. Ya. Apabila baginda SAW bercakap, baginda akan hubungkan percakapannya dengan tangannya. Ini kan tangan berserta dengan pergerakan tangan. Ini nama salah satu body language, gesture. Ya. Contoh, kalau disebut, sesungguhnya kita sebagai hamba, tempat bergantung kita adalah hanya pada Allah. Tu tangan automatik tunjuk atas. Mana-mana manusia pun, walaupun dia menafikan Allah itu fis sama, istiwa alal ars, tapi tabiat dia tetap Allah yang di langit. Ya, kita minta pada Allah, dia takkan automatik. Tapi mulut tu kata Allah tu tidak fis sama. Jadi kan mulut bercanggah dengan fitrah. Padahal Al-Quran jelas-jelas menjelaskan Allah itu mana? Fis sama. Ketika kita berdoa, tangan kita angkat di mana? Mengangkat ke atas. Ya, otomatik angkat ke atas. Ya. Ketika kita ditimpa musibah dan sebagainya, kita langsung akan melihat ke atas. Betul kan? Dan Nabi SAW ketika mengkebumikan sahabat Ansar menunjukkan bahawa Allah itu fis sama. Nabi tu ketuk tongkatnya di kuburan itu, kemudian Nabi memandang ke langit, menunjuk ke langit. Masya Allah. Ketika Nabi khutbatul wajah, hajah, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan. Nabi SAW tunjuk jarinya ke langit. Tapi orang yang terkena penyakit ni, takwil ni, ya, dia menafikan fitrahnya dan menafikan dalil. Contoh siapa dia ikut, iaitu Jaham bin Safwan, yang mengatakan Allah itu ya tidak di langit, Allah itu ada di mana-mana. Ni batil sungguh. Maka berpegang teguhlah dengan akidahnya Nabi SAW. Ya. Yang peliknya ketika puak-puak ni, kelompok ni yang menafikan Allah itu fis sama, ketika mereka mengadakan majlis Isra' dan Mi'raj, mereka kata apa? Nabi SAW mendapat solatnya, menerima solat, bertemu dengan Allah di langit. Kamu sedar tak apa yang mengucap dia? Kan selama ni kamu menafikan. Ya, tengok orang berceramah Isra' Mi'raj tu, kelompok yang menolak Allah itu fis sama. Ya. Nabi SAW Mi'raj ke mana? Ke langit. Kemudian dia kata, inilah ibadah yang paling agung, yang tidak diterima di bumi, tapi diterima di langit, langsung daripada Allah. Nabi SAW. Jadi pada Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, dekat jarak, sehingga Nabi SAW dekat sekali jaraknya. Cuma dibatasi dengan hijab. Nur. Tak nampak. Sebab Allah tak benarkan lagi melihat wajahnya di dunia. Ya, nanti di negeri akhirat, nikmat yang paling agung disebut dalam Al-Quran Az-Ziyadah atau hadis, itu adalah dapat melihat wajah Allah secara langsung. Masya Allah. Jadi
dalam bab yang berkaitan dengan ini, maka Nabi SAW bila bercakap, maka akan juga dikaitkan dengan tangannya untuk menjelaskan, ya, untuk menguatkan pemahaman, kejelasan apa yang akan disampaikan. Itu namanya, itu adalah gesture, maknanya menunjukkan isyarat-isyarat tangan. Jadi Nabi SAW banyak keadaan bercakap dan menunjukkan jarinya, ya, menunjuk ke atas, banyak keadaan dalam buat-buat penjelasan. Baginda SAW memukul tapak tangan kanannya ke bahagian dalam ibu jari kirinya apabila baginda SAW marah. Tu dalam bentuk marah, nak tunjuk marah, Nabi SAW buat gesture seperti itu, memukul tapak tangan kanannya ke bahagian dalam ibu jari. Ni, ya, tepuk, ni, memukul tapak tangan. Kemudian baginda akan berpaling dan menjauhkan diri apabila gembira atau suka kepada sesuatu. Ya. Tu kalau Nabi SAW marah, Nabi tak nak tengok. Seperti Wahsy radhiyallahu an yang membunuh siapa? Bapa saudara Nabi SAW, Hamzah. Nabi tak nak tengok. Sebab apa? Terkilan, sedih bapa saudara yang dibunuh. Yang akhirnya Wahsy itulah yang membunuh Musailamatul Kazzab. Tu. Ya. Masya-Allah. Apabila gembira atau suka, baginda akan menundukkan pandangannya. Nabi SAW sering menundukkan pandangannya. Ya, maknanya mata Nabi SAW tak macam mata kita, belilau, tengok mata, tengok sana, tengok sini, mengalahkan CCTV, atas bawah tengok semua. Sampatan orang lalu je tengok mata sampai orang tu hilang daripada pandangan. Ya, terutamanya kalau perempuan lalu tengok daripada kepala sampai kaki. Begitu juga orang perempuan. Orang perempuan juga gatal juga zaman ni. Tu bahasa kasar ni. Jangan orang lelaki je. Orang perempuan pun tengok. Orang perempuan sekarang lagi ganas. Kalau dulu zaman-zaman 60-an, 70-an, anak dara pinggitan malu nak keluar rumah. Duduk dalam rumah. Kalau lelaki datang nak berminat, cabut lari ke dapur. Malu sangat-sangat. Nak tengok pun tak berani. Sekarang para wanita, anak remaja, wanita, dia duduk tepi jalan pula nongkrong. Jadi minah motor pula. Perempuan orang ramai. Betul-betul naik motor, betul wheelie pula. Tu. Kemudian para wanita sekarang, kalau kita tegur sekali, dia jawab terus. Cik Adik nak pergi mana? Ikut kita orang lah, nak pergi mana? Yang you kacau I tu apa hal? Ya, mesti lawan ni, mesti balasnya. Hilang sifat malu. Ni wanita zaman sekarang. Ya, segelintir. Bukan semua. Kecuali mereka yang tahu harga diri. Ni pantang tanya. Pantang usik sikit. Respon terus. Very responsif. Dalam bab maksiat, responsif dia. Ya, dalam bab taat, lambat. Masya Allah. Ya. Jadi para wanita, hendaklah kamu memiliki sifat malu. Ya, kerana itu adalah maruah dan wibawa diri serta harga diri kamu. Jika tidak, kamu akan dipandang hina oleh orang-orang yang mengganggu kamu. Masya Allah. Ya. Kemudian disebut kebanyakan ketawanya hanya seperti senyuman. Nanti akan masuk dalam bab nanti. Bab khusus tentang ya senyuman Nabi SAW. Ya. Ya, Nabi SAW ya, tidak biasa ketawa macam kita ni. Ya, Nabi SAW paling maksimal ketawa pun nampak gigi saja. Kita bukan nampak gigi, nampak ni kerongkong dalam ni. Sampai tahap tu ketawa terbahak-bahak, melampaui batas. Ya, baik. Iaitu sekadar terbuka mulutnya dengan menampakkan gigi. Jadi, tapi fokus dalam hadis ini menjelaskan tentang komunikasi Nabi SAW, iaitu pengucapan Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, Al-Quran menjelaskan tentang iaitu komunikasi. Dan Nabi SAW tentu diajar oleh Allah Ta'ala, betul kan? Dan sumber utama Nabi SAW dalam interaksi datang daripada mana? Datang daripada Al-Quran. Kemudian Nabi expand it, memperluaskannya, mengikut situasi-situasi yang berbeza. Berkomunikasi dengan pemimpin tak sama berkomunikasi dengan orang biasa, rakyat jelata. Berkomunikasi dengan kedua ibu bapa tak sama kita berkomunikasi dengan kawan-kawan. Berkomunikasi dengan guru-guru kita, para asatizah kita, guru-guru syekh yang mengajar kita tak sama dengan kita berbicara dengan orang biasa. Berbicara dengan orang bandar tak sama berbicara dengan orang kampung. Berbicara dengan orang pintar tak sama berbicara dengan orang tak pintar. Berbicara dengan orang yang memiliki status kedudukan tertentu tak sama dengan orang yang tiada status. Berbicara dengan orang yang ada kedudukan datuk, datin, bagai, ya, dengan orang yang tidak ada gelaran apa-apa tak sama. Berbicara dengan orang yang bekerja berjawatan tak sama dengan berbicara dengan pekerja awam, operator, ya, line leader, supervisor, tak sama berbicara dengan manager, ya, CEO dan sebagainya. Ini semuanya adalah kemahiran. Dan Nabi SAW mengajar kemahiran itu. Tengok ketika Nabi SAW menghantar surat, itu bentuk bicara dalam lisan. Tulis surat, Nabi SAW sebut, puji dulu raja tu. Ya. Daripada Muhammad kepada Raja Rom yang azim, Rom, Raja Raja Rom
yang besar, yang mulia, yang memiliki kekuasaan. Puji dulu. Sebab orang yang memiliki kedudukan seperti itu mesti dipuji. Tengok, berjumpa dengan agung, dengan raja, puji dia dulu. Ya, tu sesuai dengan kedudukan dia. Ya, orang yang ada kedudukan, bila kita berkomunikasi, sebut gelaran dia. Dia ada datuk, kita panggil datuk sebagai bentuk pemuliaan. Kalau kita panggil nama dia je, maka akan terjadi communication breakdown. Sebab hilang bentuk pemuliaan. Sebab tu Quran mengajar kita sekurang-kurangnya 5 bentuk ucapan communication. Di Quran aja, Masya Allah. Dan Nabi SAW mendetailkannya dalam lapangan kehidupan. Ya, kaedah yang pertama yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam bentuk komunikasi skill ni, communication skill adalah dipanggil kaedah kaulan layyinan. Kaul perkataan, kaulan layyinan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Toha ayat 43 hingga 44. Ya, surah yang ke-20. Baca Sofi Rahman. Izhab ila. Izhaba ila. Bukan izhaba ni, yang ni betul izhaba. Izhaba ila Yang depan tu, fir'auna izhab. innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Baik, ini kaedah yang pertama daripada 5 kaedah sekurang-kurangnya. Allah perintahkan kepada Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tauhid. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, kaulan layyinan. Ya, berkata dengan lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini apa ni kaedah ni? Berbicara dengan orang besar-besar, orang ada pangkat, orang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Guna keadaan lemah lembut. Sebab apa? Sebab apa kena guna keadaan lemah lembut bila berbicara dengan dia? Walaupun mereka tu salah, jahat, zalim. Kenapa guna lemah lembut? Sebab orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan ada di tangan dia, kemuncak kekuasaan, dia memiliki ego pada tahap tertinggi. Jadi nak menjatuhkan ego dia dengan ucapan lemah lembut. Ya, faham? Dia berada di kemuncaknya, tiba-tiba kita cakap kasar, maka tergugat tak ego dia, maka tindakan akan menyebabkan mudarat bagi kita. Tak akan berkesan apa yang kita nak sampaikan. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, cakap dia dengan slow talk, kita panggil soft, very soft. Sebab apa? Akan touching his heart. Memang tersentuh Fir'aun. Fir'aun tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS itu benar. Tapi dia tidak bertindak agresif ketika itu. Dia dengar, dia beri perhatian. Tapi sebabkan sifatnya ego, nak jaga kedudukan, nak jaga water face dia, jatuhlah water face air tu. Jatuh air muka dia, maka dia start ingkar. Ya. Kemudian saja lepas itu baru dia berbuat tindakan, mengumpulkan prajurit tenteranya untuk mengejar Nabi Musa AS. Ketika mana? Ketika Nabi Musa AS minta kepada Fir'aun untuk dilepaskan, dibebaskan orang-orang Yahudi, Bani Israel tu. Ya, jadi kaulan layyinan, lemah lembut. Lemah lembut maknanya bentuknya apa? Persuasion, persuade, pujuk. Lembut, pujuk. Wahai Fir'aun, ya, ingat roh yang sebenarnya ada Allah, bukan kau. Masa tu begitu, lembut, betul kan? Nak sedarkan dia, nak create self awareness. Ya, sedari bahawa kamu bukan Tuhan. Kamu dengan aku sama je, sama manusia. Makan, minum, tidur, ya, jaga, beraktiviti dan sebagainya. Sakit, demam, semua ada sifat manusia. Tu, kaulan layyinan. Jadi kita tahu, nak guna perkataan lemah lembut ni bila? Bila kita nak pujuk seseorang, ya, ada sebagainya. Kemudian yang kedua adalah iaitu teknik yang diajar oleh Allah, iaitu kaulan baligha. Ya. Kaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat 63. Ya. Surah Toha ayat 43 hingga 44, kaulan layyinan. 43 surah yang ke-20 ayat 43 hingga 44. Izhab ila fir'aun, izhaba, dan seterusnya. Baik. Jadi kaedah yang kedua adalah komunikasi ini adalah kaulan baligh, ya, kaulan baligha, iaitu perkataan yang memberi kesan pada jiwa. Ni biasa berhadapan dengan siapa ni? Ya, berhadapan dengan orang-orang yang dalam hatinya tak sama dengan apa yang diucapkan. Ya. Kalimat yang jelas, baligh, ya. Bila berhadapan dengan orang yang hatinya tak sama dengan apa yang dia ucapkan. Ayat ni tentang orang munafik. Ya. Di mana Allah berfirman, Sofi Rahman boleh sambung tak? Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim.
Surah Nisa. Ha. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Baik, tu. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Kerana itu berpalinglah kamu daripada mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada jiwa mereka. Maknanya apa? Bila kita ucapkan tu, ingat. Ya, jika apa yang kamu ucapkan ini adalah ya benda yang batil, ingat Allah Maha mengetahui. Tu dia macam apa ni? Dia macam amaran, ancaman, reminder. Remember, ya, if you cheat, ya, jika anda bohong, maka ingat ada pembalasan. Ya, kamu boleh menipu kedua ibu bapa kamu, tapi kamu tak boleh menipu Allah Taala. Itu dia kaulan baligha. Itu ucapan yang memberi kesan, berbekas. Ini berbentuk ancaman, ya, ataupun berbentuk apa? Peringatan, inzar, ya, ancaman. Ingat, ya, ketika kamu berbicara, ya, kedua ibu bapa tak tahu betul atau salah, tapi Allah Ta'ala mengetahui sama ada kamu bercakap benar atau tidak. Ini kaulan baligha. Kemudian komunikasi yang ketiga adalah kaulan maisura. Ya, kaulan maisura, yaitu dalam surah Al-Isra. Ya, dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-28, surah 17. Surah Rahman sambung, boleh tak? Surah Al-Isra. Wa imma tu'ridanna anhum وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperolehi rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang patut. Ya, kaulan maisura, ucapan yang sepatutnya. Ya, ucapan yang pantas bagi mereka itu. Maknanya apa? Contohnya, okey, kamu tak nak dengar tak apa, tapi kamu ingat sekian. Ya, maknanya perkataan yang sesuai dengan kondisi mereka itu. Ya, kamu akan dibalas. Ya, kerana kamu telah menzalimi orang itu. Jadi ucapan yang berbentuk ketika berhadapan dengan seseorang, ya, komunikasi ketika berhadapan dengan seseorang yang berada dalam keadaan lemah atau berada dalam kesulitan. Diajar Al-Quran dengan memakai teknik gaya bicara kaulan maisura, iaitu ucapan mudah. Ya, sulit. Lawan daripadanya adalah sulit. Jadi ini kaedah yang keberapa? Yang ketiga. Dan kaedah yang keempat adalah iaitu dipanggil kaulan karima, iaitu ucapan dalam bentuk pemuliaan, dalam bentuk meletakkan seseorang itu di posisi yang dipuji, posisi yang lebih tinggi dalam bentuk pemuliaan. Contoh dalam surah Al-Isra juga ayat yang ke-23. Sampai Rahman sambung. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Baik, ini adalah teknik yang keempat, iaitu dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya atau tiap-tiap keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, kaulan karima. Maksudnya apa? Perkataan yang tidak menyakitkan hati, perkataan yang tidak menyebabkan seseorang itu terasa seolah-olah dia dihina, direndahkan, diperlecehkan, dan seolah-olah tidak memiliki nilai, tidak ada penghormatan baginya. Masya Allah, ini sungguh satu pemuliaan khususnya kepada siapa? Kepada orang yang wajib kita muliakan. Ya, kedua ibu bapa kita, ya, terutamanya mereka ketika usia tua. Ya, bercakap dengan guru-guru kita, ya, guru-guru yang mengajar kita di sekolah, guru-guru yang mengajar kita di sekolah agama, ya, orang-orang yang mengajar, ya, maka hendaklah berucap dengan mereka dengan bentuk pemuliaan, jangan sekali-kali dalam bentuk penghinaan, ya, dan seumpamanya. Dan ya, kaedah yang terakhir, yang kelima, yaitu komunikasi kaulan sadida. Ya, kaulan sadida, yaitu ya berbicara yang mantap dan straightforward.
blunt, straight to the point. Tu kaulan sadida. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 9. Okey, Syakir, Syakir pula. Saya bilang sambung. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Boleh. وليخشى الذي وليخشى الذين لو تركوا ولو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Baik. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi perkataan yang straightforward, dapat langsung information, jelas. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-9. Jadi di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 5 kaedah communication. Ya, communication skill yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita menerusi lisan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajar kita, ya, dan sebenarnya bab ini banyak sekali hadis-hadis tentang lisan. Ya, buka bab lisan kita akan jumpa tentang percakapan, tutur bicara dan sebagainya. Tapi kesimpulan yang sangat selesai sudah, tentang bab yang besar sekali faedahnya, iaitu bab yang ke-34, iaitu kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah SAW bercakap dengan gaya bahasa yang jelas, tenang dan menyampaikan maksudnya secara satu persatu, tidak tersekat-sekat, tidak tergesa-gesa. Dan dalam keadaan tertentu, Nabi SAW bila ada keperluan akan mengulang-ulangi sebanyak 3 kali. Bukan dalam semua keadaan, tak. Tapi dalam keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian, ada perkara penting dan juga kemuncaknya untuk diingat oleh orang yang mendengarnya. Sebab itu hadis-hadis sampai pada kita, menerusi ingatan para sahabat Nabi SAW, terpelihara sampai hari kiamat. Dan yang seterusnya, Nabi SAW dalam pengucapannya dia mulai dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, dan ditutup juga dengan nama Allah. Tu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd, contoh. Kemudian ditutup, contoh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun wallahu a'lam, assalamualaikum. Assalamualaikum tu tutup kan? Tu ingat pada Allah tak tu? Ingat, sebab assalamualaikum warahmatullahi Allah. Zikir mengingati Allah begitu. Kemudian Nabi SAW tidak pernah bercakap kasar dan tidak perlu bercakap dengan perlahan, seumpama orang yang lemah dan hina, letih, tak bermaya, tak. Nabi sentiasa bertenaga dalam berbicara, apatah lagi ketika di medan tempur, suaranya jelas, kuat didengar. Kemudian Nabi SAW tidak pernah bercakap iaitu dalam bentuk penghinaan, menghina sesuatu, utamanya menghina nikmat Allah, berkeluh kesah kepada Allah dan sebagainya, tak pernah. Dan Nabi SAW tidak pernah marah. Sebab marah biasanya dengan apa? Dengan lisan, betul kan? Bila orang marah, biasanya emosinya tu yang mendahului daripada kepala dia ni, minda ni. Sebab tu keluar perkataan kotor. Perkataan yang boleh menyebabkan dia mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, boleh mendapat kejian daripada manusia, dan boleh mendedahkan seluruh aib dia dengan bercakap. Jadi bila dia bercakap, orang nampak aibnya dia ni. Nampak penampilan Masya Allah Islami, serban jubah pakai, hijab tutup mata pun tak nampak, tapi ya Allah perkataan lasernya buruk sekali. Tu. Sebab tu akhlak orang tu dilihat yang paling buruk sekali ucapan. Bila ucapan itu buruk, walaupun handsome, walaupun cantik, disqualified everything. Everything rejected. Sebab ucapan ni. Sebab tu orang tu kata mulut macam apa? Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tu dia, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Di istilah sekarang dia panggil apa? Mulut laser. Mulut tak berzip. Mulut longkang. Mulut longgang. Kerjanya nak membawang aja. Tu semua perkataan sia-sia. Sembang-sembang kosong, akhirnya dapat dosa. Jadi jauhkan daripada seperti itu. Dan ketika bercakap, Nabi SAW selalu mengiringinya dengan body language, gesture, tangan, tunjuk. Sebab itu kalau orang bercakap kaku, diam aja, not interesting. Orang tak berminat. Kalau cakap perlahan aja, hari ini kita akan sampai ke kuliah bab 26. Ya tuan-tuan, dah bersedia? Beratlah. Alamatnya bukan saja orang yang pendengar tu tidur, dengan dia pun tidur. Cakap bersungguh. Sebab tu bila bercakap, you have to assemble
Kumpulkan seluruh tenaga tu. Minda ni akan tarik seluruh kekuatan dan bersungguh-sungguh dalam penyampaian. Barulah orang yang mendengar akan memberikan perhatian, melihat kesungguhan kita. Tengok Nabi SAW di dalam keadaan tertentu, nampak kemuncak kesungguhan. Ketika mana? Ketika peperangan, bila Nabi SAW memberikan ucapan, ketika berkhutbah, sehingga merah urat ni. Nampak muka Nabi SAW bersungguh. Dia kena belajar. Dengan situasi berbeza, kena guna cara berbeza. Ya. Cakap dengan orang tua, Masya Allah sopannya, lembutnya. Berbicara dengan anak-anak, sayangnya, nampak pancaran kasih sayang daripada lisan yang dia bercakap. Bercakap dengan orang yang memiliki kedudukan, nampak ucapannya memuliakan orang tersebut. Macam kita pergi kedai makan contoh. Ya. Dik, pakcik nak order teh tarik satu. Kemudian kurang manis. Roti canai satu, dik. Nampak tak? Lembut tak? Dik, roti canai ada. Apa dia? Roti canai apa jenis? Kan kasar itu. Dia tengok muka kita dah bergerut dah. Yang bercakap tu orang tua, dia tu budak. Dia tak padan, dia kata. Padan. Ya. Nampak je kopiah atas kepala. Tapi kasar. Tu dalam hati dia, dia tak cakap. Kita tengok wajah dia, kita boleh baca dah. Dia punya image tu, apa dia punya appearance. First impression. Bukan first impression. Kita tengok dia punya mimik wajah. Mimik wajah. Kita nak cari word yang betul. Ni. Ya, Masya Allah. Kita akan terkesan. Lembutnya, Masya Allah. Kadang kita sampai malu. Lambutnya, baiknya layanan, Masya Allah. Seolah-olah, ya, ibarat bahasa kasar je, ibaratnya bidadari dari syurga berucapan, ataupun bidadara syurga, Masya Allah. Remembered forever. Sebab itu ingat, buat yang terbaik. You will be remembered forever for your good deeds. This is most important. Baik, selesai sudah bab yang ke-34 tentang ucapan Nabi SAW. Semoga kita dapat mencontohi gaya Nabi SAW dalam berbicara. Sehingga berbicara itu akan mendatangkan ya ketenangan, kenikmatan, keenakan. Ya, Masya Allah. Orang akan merasa selesa. Kalau dia dalam keadaan stres, hilang stresnya. Nikmatlah orang seperti itu. Jadilah orang seperti itu. Itu siapa? Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, contoh teladan yang tidak ada duanya untuk dibandingkan. InsyaAllah malam ini kita akan masuk bab yang ke-35 tentang ketawa Nabi SAW pula. Masya Allah. Cukup sampai itu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita berjalan dan tetap istiqamah di atas perkara itu. Semoga Allah yang menjadikan kita orang yang memiliki hati yang bersih, dimasukkan dalam diri kita sifat-sifat mahmudah, dan dibuangkan seluruh sifat-sifat mazmumah, agar dengan itu kita menjadi seorang Muslim yang menjadi cerminan yang baik, contoh teladan bagi orang lain untuk berperilaku. Semoga Allah ya memberikan kita syurga bersama dengan pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan bersama dengan Nabi SAW, kekasih yang kita cintai, yang kita ridui, ya, bersama dengan ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dan segala kekurangan, kesilapan adalah daripada diri yang menyampaikan. Semoga diperbetulkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.